tetamu special yang Cik Nisa nak jemput hari ni. Dia merupakan sahabat Cik Nisa dekat Matric dulu. Okay, which is sebelum ni Cik Nisa nampak perubahan diri dia. Okay, kalau sebelum ni dia seorang yang sangat pendiam, okay, seorang yang sangat-sangat pemalu lah, senang ceritakan waktu dulu kat Matric dulu kan, sampai kan susah lah, orang kata apa, mula-mula tu pun Cik Nisa nak berkawan dengan dia pun macam tak agak-agak kan, sebab dia bukanlah seorang yang sangat sangat berkata-kata, okay, tapi after that, okay, dia berubah, okay, totally berubah, okay, menjadi seorang yang agak hebat. Dia keluar daripada zon pemalu dia tu, okay, zon yang tak berani nak bercakap, okay, and menjadi somebody. That's why, okay, hari ni, okay, untuk live pertama Cik Nisa hari ni, Cik Nisa jemput dia, okay, untuk berkongsi dengan hangpa semua, okay. Okay, hai Assalamualaikum semua. So, okay, nama diberi adalah Nur Farah Ain. Okay, selalu sekarang ni orang gelarkan nama sebagai Kak Fah. So, pergi mana-mana pun orang akan tahu sebagai Kak Fah. Okay, sekarang ni masih belajar. Okay, belajar dalam jurusan Islamic Banking dekat UiTM Segamat Johor. Okay, and sekarang tengah praktikal dekat Tabung Haji. Okay, so kiranya sekarang ni tabung haji dekat mana tu? Dekat Seremban ke? Tak, dekat Rembau je. Oh, dekat Rembau lah. Okay, Ain. Okay. Siapa yang bersama tu? Okay, Lim Yujun, hi Nisa. Okay, Kamal Ismail, hi, thank you. Okay, Ain. Macam sebelum ni kan, walaupun kita dah lama tak jumpa kan. So, kadang-kadang kita kan pernah juga WhatsApp semua kan. Macam sebelum ni waktu dululah, waktu aku WhatsApp hang dulu, aku ingat lagi hang pernah cakap yang waktu tu hang macam hilang arah tuju lah. Hang macam waktu tu kau tak silap aku tak tahu lah hang sambung belajar ke tak, tapi hang pernah tanya aku, pernah bagi tahu aku yang hang ni confused nak ambil bidang apa waktu tu. Lepas tu macam orang kata apa, waktu tu hang macam hilang arah tujuan lah. Hang tak tahu nak kerja apa, hang tak tahu nak buat apa waktu tu kan. And sekarang ni aku tengok kan, hang macam berbeza lah kan. So macam dulu apa benda yang something yang buat hang down tu, aku kata hang share sikit. Benda orang kata apa, benda yang pernah buat hang rasa hang down gila. Macam hang share sikit. Hai Amal Sulaiman. Okay, sebenarnya Cik Nisa, sebab sebelum ni selepas habis matrik, okay, sebenarnya orang tak pernah tahu pun kisah ni. Cuma kita, cuma macam Kak Fah pernah share dengan Cik Nisa, pernah berkenaan dengan macam mana orang, kawan-kawan sekeliling sambung belajar sedangkan aku tak sambung belajar. Lepas tu pula macam tak sambung belajar. Lepas matrik aku sambung sekejap dekat Uni KL, lepas tu aku berhenti sebab aku tak boleh nak bawa kos tu. So memang 2 tahun aku tak sambung belajar dan aku hanya bekerja, cari kerja lah untuk support diri sendiri, untuk bantu family waktu tu. First tahun 2016 tak silap kerja dekat Panasonic dekat Shah Alam, dekat umur dekat 8 bulan juga. Lepas tu balik ke Rembau kerja sebagai KFC. Kerja dalam KFC sebagai staff, okay. Selama almost dekat 1 tahun jugalah. Lepas tu bila ada seorang member tu, sebenarnya Kak Fah ada pasal impian tau nak sambung belajar balik. Sebab fikirkan dah sambung matrik, why not kita sambung belajar, ada ijazah untuk banggakan mak ayah, betul tak? Sebab penat mak ayah kita kita. Sebab waktu tu kerja sebagai staff KFC, lepas tu adalah Cik Nisa ni, dia seorang yang sangat prihatin dengan kawan-kawan dia, selalu tanya khabar, kita tanya masalah kawan-kawan dia. Kalau nak tahulah, sebenarnya tak pernah sangka pun sebab sampai sekarang masih kontak. Selalunya kadang-kadang kalau kawan lepas dah habis belajar ni jarang dah kita nak kontak, betul tak? So bila Cik Nisa ni, orang kata macam terharu lah, macam kau masih lagi berat pasal aku kan, macam tu. Kau faham tak macam tu? So masa tu kerja dekat KFC tu pernah tanya dengan Cik Nisa macam waktu tu ada seorang member ajak untuk sambung belajar sekali sebab dia pun nak sambung belajar, Kak Fah pun nak sambung belajar. Beza antara kami waktu tu hanya setahun je lah umur je. So dia ajak Kak Fah, lepas tu Kak Fah tanya dengan Cik Nisa bidang apa yang sesuai sebab kadang-kadang waktu tu keliru nak fikir bidang apa. Lepas tu orang lain dah nak habis belajar lah, kita baru nak starting. Faham tak? Dia rasa macam kadang kedil diri tu. Faham tak?
down lah waktu tu. Sebab apa? Sebab waktu tu hang dengan tak dapat sambung belajar, and then orang lain pun waktu tu dah nak habis belajar apa semua. So kira waktu tu hang jadi orang kata apa, tak tentu arah, betul tak perasaan tu waktu tu? Hmm. Betul betul betul. Okey. So hang macam apa tersalah pilih jalan juga merupakan salah satu benda yang orang kata apa buat hang down. Down. Maksudnya tersalah pilih jalan tu macam mana? Okey, sebenarnya sepatutnya kalau boleh diputarkan balik masa tu kan, kita tak boleh nak putarkan balik masa, tapi kalau kita boleh diputarkan balik masa, kita takkan pilih jalan untuk kita tak sambung belajar lagi tau. Kita ada point sangat penting untuk hidup kita, untuk kita target. Sebab Kak Fah sekarang umur 25 tahun. Baru nak habis belajar. Orang lain dah umur 23 tahun dah habis belajar. Korang dah starting kerja, dah bercari income sendiri, sedangkan Kak Fah belum lagi. So Kak Fah macam fikir balik, sekarang umur aku 25, nak lagi 5 tahun sebelum 30, macam mana aku nak capai benda yang aku nak dalam hidup? 5 tahun, 5 tahun pejam mata sekejap dia dah umur 30. Bayangkan sekarang pun 25 pun masih tak tahu. 25 ke sekarang ni? Macam tu. Okey, faham. Kalau macam sebelum ni macam Cik Nisa, Kak Fah kagum sebab apa? Kak Fah tengok perjalanan dia daripada awal sampailah sekarang. Okay, selalu tengok kat Facebook, dia selalu support kan. Kadang-kadang tengok dia live, kadang-kadang tak sempat pun tengok live dia, tapi kadang-kadang akan tengok sekejap. Ada masa waktu tu lah tengok, oh rupanya macam ni dia. Sekarang tengok kat TV sekejap. Lepas tu kita tengok dekat MC orang lain, dekat event-event mana-mana. So macam mana lah kalau dia boleh buat, kenapa aku tak? So Kak Fah di situ Kak Fah tak nak impian, aku akan sambung belajar ijazah. Walaupun kita tahu timeline kita, setiap hidup kita memang berbeza. Ada orang setengah dah dapat dulu, ada orang lambat dapat kemudian. Tapi Kak Fah tanam dalam diri, apa pun jadi aku kena sambung belajar, aku kena banggakan mak ayah aku kena buat sesuatu untuk diorang. Sebab kalau korang lah kan, kalau di tempat Kak Fah kan, waktu tu malam tu Kak Fah balik dari kerja, waktu malam kerja KFC, dengar nak nangis. Ibu Kak Fah tidur kat bawah. Kak Fah tengok muka dia. Lepas tu aku fikir, apa yang aku boleh buat untuk dia? Dia makin lama makin hari makin tua. Aku nak buat apa kat dia kalau aku tak mula daripada sekarang. So sejak pada tu Kak Fah kumpul duit. Kak Fah apply untuk belajar. Kak Fah sambung belajar dengan duit hasil sendiri. Tak minta dia mak ayah. Lepas tu sambung Kak Fah aktif dalam kelab dekat UiTM. Kita cari peluang untuk kita berkenalan dengan orang. Kita jadikan transform diri kita jadi lebih baik pada orang sebelum ni. Macam dulu sebelum ni kat Matic, Cik Nisa tahu Kak Fah sangat diam. Kak Fah jarang lah nak join event apa-apa pun. Kak Fah memang suka duduk dalam bilik. Balik bilik. Aku ingat benda tu. Memang Kak Fah memang pemalu gila. Kalau nak cakap kat depan, cakap macam mesti berbelit-belit. Lidah tu macam tak reti nak bercakap. Jadi macam orang kata macam macam confident tak ada. Ya, malu. Tak ada confident langsung. Memang tapi sekarang ni hasil datang ni confident dia sebab tengok Cik Nisa sendiri tu. Cik Nisa kena bangga nah. Janganlah macam tu. Janganlah puji je tu, malu saya Cik. Alhamdulillah. Okay. So kiranya benda-benda tu lah yang buat apa hang waktu tu hang aku dah ingat lagi lah. Memang aku ingat sangat waktu tu hang time tu masih lagi kerja kat KFC, waktu tu hang WhatsApp aku tanya pendapat lah berkaitan dengan bidang apa yang nak ambil, yang mana yang terbaik apa semua kan. So waktu tu aku pun masih belajar lagi kan. So aku suggest apa yang aku tahu lah kan. So kiranya benda yang buat hang down waktu tu, first hang tak capai target hang macam orang lain. Okay, dapat sambung belajar apa semua. And then hidup hang jadi tak stop, betul tak? Kerja pun tak menentu. And then belajar pun berjalan kat UniKL 2 term, betul tak kan? And then orang kata apa? Dengan satu lagi point dia apa? Dengar penghinaan orang. Apa maksud penghinaan orang tu ada waktu tu? Kalau kita macam orang pandang rendah tau pada kerja-kerja biasa ni, macam kerja KFC ke, kerja McD ke, kerja apa, orang selalu pandang rendah. Sebab apa? Bila orang pandang rendah ni, kita rasa geram tau. Kau jangan hina orang. Kadang-kadang ada yang macam kawan Kak Fah, dia ijazah tapi dia kerja sekejap KFC part time. Tapi orang hina macam kita ni macam tak ada pelajaran. Kau faham tak? Dia macam satu tamparan yang hebat. Dia macam takkanlah
takkan semua orang yang kerja kat sini semua tak bodoh tau. Mesti pandai kan. Ada je yang pandai sama belajar tapi sekedar untuk kerja part time, untuk cari duit, untuk tak nak bebankan mak ayah. Tapi orang tetap hina kita, kenapa? Sebab tu yang memang berkobar-kobar aku kata tak apa, tunggu sekejap. Kau tunggu, aku akan bukti pada orang untuk yang aku boleh berjaya. Faham tak? Macam tu. Okay, ni Ahmad Sulaiman cakap, Alhamdulillah, teruskan usaha Kak Fa, tak putus asa. Tu yang perlu ada. Okay. Thank you Ahmad Sulaiman. Support each other. Yes. Kami jenis orang kata apa, kawan ke apa ke, memang akan support lah sebab kita faham tahu keadaan. Okay, kadang-kadang sebab kita pernah alami saat-saat kita down apa semua, tapi kita tak ada orang untuk kita untuk orang bagi support kat kita. Kita tak ada orang untuk kita luahkan kan, sebab tak semua orang kita boleh luahkan. Okay, so kadang-kadang bila kita tahu yang kita ni, okay, sebenarnya kita ni seorang yang boleh dengar masalah orang, and kita ni seorang yang boleh menjadi pendengar. Okay, sebab tu jenis Cik Nisa akan tanya khabar kawan-kawan Cik Nisa. Okay, so bagi Cik Nisa kita perlulah support each other. Yang penting diri kita tu lah, orang kata apa, kita yakin diri kita ni seorang yang loyal, seorang yang boleh penyimpan rahsia, seorang pendengar kan. So why not kan kita orang kata apa, saling support each other kan. Sebab apa? Sebab dengan cara tu mana tahu mungkin seseorang tu boleh berjaya, seseorang tu boleh ubah hidup seseorang. Macam tu lah, tu apa niat yang Cik Nisa dulu duk anggap lah kan. Okay, so bila dah jadi macam ni kan, macam mana Ain hang orang kata apa, bangkit balik daripada orang kata yelah memang macam mana setiap orang kan, senang cerita setiap anak muda, setiap remaja ni tak larilah daripada orang kata apa, down, tak larilah daripada saat-saat kejatuhan, saat-saat yang mana kita pernah hilang arah tuju kan. Nak bangkit balik tu bukan mudah. Kadang-kadang orang kata apa, ada sesetengah anak muda tu kadang-kadang dia tak dapat support daripada orang sekeliling. Okay, ada setengah tu dia macam memang totally berubah lah. Sebab apa? Sebab takut dengan keadaan situasi environment dekat luar sana kan. Tapi hang macam mana hang boleh bangkit balik dengan orang hina, dengan keadaan yang sangat serabut, kewangan tak stabil, tapi hang bangkit balik untuk jadi hang yang sekarang ni. Okay, faktor dia senang je. Okay, faktor dia senang je sebab faktor utama dia adalah sebab mak ayah. Okay, mak ayah kita ni kalau selagi siapa yang masih ada mak ayah, tolong hargai. Okay, tolong fikir. Okay, kadang-kadang kalau kita fikir kalau orang yang kat luar sana tu tak ada mak ayah, kan diorang hidup pun untuk ambang-ambing, betul tak, siapa yang nak support, tak siapa yang nak bantu kan. Kita yang ada mak ayah ni kita kena fikirlah untuk apa selamanya, takkan selamanya hidup aku nak jadi macam ni, tak ada perubahan langsung, tak ada yang orang kata yang boleh membanggakan. Sebab diri kita tahu, kita ada impian besar tinggi melangit, tapi takkan usaha sikit tu je. Faham tak? Kak Fa kena ubah mindset Kak Fa kena fikir positif. Setiap ujian yang dalam hidup kita ni, semua orang ada ujian, semua orang ada mengalami fasa-fasa yang pahit dalam hidup. Sebab Allah tidak akan menguji seseorang itu melainkan kemampuan dia. So bila kita dapat ujian tu, kita kena reda, ada hikmah Allah nak bagi kepada kita. So kita kadang-kadang kita dah mengeluh dengan apa ujian Allah bagi, tapi kita tak nampak di sebalik ujian tu ada lagi lebih baik Allah nak bagi. Macam tu. So untuk kawan-kawan kat luar sana pun sama jugalah kan. Kalau boleh, kalau waktu anak-anak zaman sekarang ni kan lagilah mencabar tau tak kan. So aku yakinlah kawan-kawan kita kat luar sana tu ada yang dalam keadaan yang mungkin macam kita yang pernah mengalami fasa-fasa sebelum ni kan. So apa yang penting adalah hati kita lah. Okay, hati kita first, kita ingat Tuhan. Okay, kedua kita anggap benda tu sebenarnya di sebalik ujian yang kita hadapi tu sebenarnya ada hikmah dia kan. Kalau kita tak lalui time-time orang kata apa down, time-time kita orang kata apa dalam keadaan yang putus asa apa semua tu kan, kita tak akan jadi sekuat yang hari ni. Okay, aku sentiasa pegang benda tu. Setiap ujian tu dia akan mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih orang kata apa, lebih bersemangat, orang yang lebih baik daripada yang sebelum ni. Okay, so sebelum tu kita ingatkan balik siapa yang join live kita. Okay, Cik Nisa nak bagi apa tau? Cik Nisa nak bagi hadiah ni pewangi, okay, iaitu daripada Bliss. Okay, Bliss. Okay, so siapa yang join live kita hari ni, yang komen dekat kita, okay, yang kata apa rancak bersama kita, okay, make sure hampa like, share, okay, dekat 5 group Facebook, okay, and then tagkan kepada kawan-kawan hampa, okay, yang berusia 20 hingga 30 tahun macam tu, seusia yang kami. Sebab apa? Sebab perkongsian hari ni kami buat sebab apa? Sebab kami nak sama-sama share dengan kawan-kawan kat luar sana, yang mana yang tengah down, yang mana tengah sedih,
kat mana tengah orang kata apa hilang arah tuju. Okey, supaya kawan-kawan kat luar sana tu tak terus putus asa. Sebab apa? Sebab setiap orang kata apa make a step, okey, setiap langkah ke depan tu okey akan mengubah hidup hampa. Okay, kalau hampa keep on dalam keadaan zone yang selesa ataupun keep on dalam zone yang orang kata apa hampa dalam keadaan yang putus asa, yang hilang arah kan, hampa takkan mengubah apa-apa kan. Tapi dengan hampa keluar daripada zone tersebut lah akan membawa hampa, akan menukarkan hampa the new version of you. Okay, so macam kawan kita, okay, Farah ni, okay, macam dia dah share dah sebelum ni, okay, yang mana sebelum ni dia juga mengalami, orang kata apa, fasa-fasa down dalam hidup dia. So saya yakin lah kan, aku pun yakin weh, mesti ada kawan-kawan kita kat luar sana yang mengalami benda yang sama macam kita kan. And yang paling kesian sekali yang memang orang kata apa, sampai law ni masih tak terurus, sampai law ni masih orang kata apa, hilang arah tujuan. So kita harap dengan perkongsian hari ni, okay, dengan apa member-member kita tag dekat depa tu, mana tahu sebanyak sedikit okay dapat memberi semangat kat depa. Macam tu lah kan. Okay Ain. Kita dah cakap pasal sebelum ni, kisah silam kita apa semua kan. So tak maulah tengok yang sebelum ni dah, orang kata apa, yang lama jangan dikenang saya dah. So untuk sekarang ni kan, apa achievement, okay, yang ni aku nak dengar sekali, apa yang achievement setelah sebelum ni hang down apa semua tu, achievement yang sekarang hang rasa hang dah buat perubahan lain daripada yang lain untuk diri hang lah, apa yang hang rasa lah kan, perubahan yang ada pada diri hang. Okay, Cik Nisha. So hari ni setakat hari ni Kak Fah bersyukur apa yang Kak Fah ada. Okay, Kak Fah rasa macam banyak dah perubahan. Okay, Kak Fah dah sambung belajar, dah nak habis. Okay, tu satu achievement yang Kak Fah dah pertama Kak Fah dah dapat sekarang. Okay, tu memang sangat susah kan, perjalanan dalam ijazah ni memang struggle teruk. Okay, pernah menangis banyak kali sebab nak habiskan ijazah. Dia memang seksa tau, bukan itu pun belum ambil master lagi, belum ambil PhD lagi ni, ijazah pun dah menangis banyak tau. Sebab apa, kita ada fasa-fasa kita rasa macam down, kita tak boleh nak perform dalam kita punya result, kita tak boleh perform dalam kelas dan sebagainya, itu kita akan rasa down. Okay, tapi itu anggap sebagai cabaran, selagi mana kita tak habis, lagi tu kita kena berjuang sampai habis. Dan sekarang ni Alhamdulillah Kak Fah dah start buat bisnes kecil-kecilan, okay, under projek yang sangat terkenal iaitu Monster. So Kak Fah dah start boleh ada income sendiri, tak perlu nak mengharapkan duit mak ayah dah. Okay, tu yang sangat Kak Fah rasa macam bersyukur. Korang doakan lah supaya bisnes ni maju, okay, boleh bantu ramai orang lagi kat luar sana, insyaAllah. InsyaAllah. Itulah aku pun terkejut lah. Dulu kan, hang kan jenis pemalu, pendiam apa semua kan. And then tiba-tiba aku tengok story WhatsApp, orang ni buat business, okay, jual itu ini apa semua kan. So macam rancak gila tu yang aku rasa macam benda ni lah sebenarnya orang kata apa, perubahan yang hang buat. Okay, daripada dulu hang sebenarnya seorang yang tak berhenti bercakap, okay. And yang paling aku terkejut sekali bila hang boleh buat video hang bercakap kat depan tu. Benda tu aku impress gila. Aku rasa macam serius lah ni member aku ni kan. Dulu dia tak pernah pun nak cakap depan apa video, even nak takat gambar aja selfie pun malu-malu kan. Dan sekarang ni dah macam dah boleh buat video sendiri, bercakap depan video. So aku rasa macam benda tu satu perubahan yang luar biasa lah. Okay, so Amar Sulaiman, okay, dan share 5 group, seronok tengok korang buat. Yes Amar, kami ni dah lama dah tak jumpa sebenarnya. Okay, kami selalu WhatsApp je. Okay, sebab dulu yelah, nak video call segan. Okay, nak Ain pun Kak Fah pun dulu pun jenis pemalu kan. So kami banyak WhatsApp je lah. So bila sekarang ni okay, kami berpeluang untuk video call, nampak depan-depan macam ni, rasa macam teruja lah, happy kan, nak dengan perubahan yang macam ni kan. So apa-apa kita doakan, okay, Kak Fah kata apa, bisnes dia bertambah-tambah maju kan. Orang kata apa, alhamdulillah lah, orang kata apa dah boleh ada income sendiri apa semua kan. Okay, so orang kata apa, sepanjang proses hang lah untuk orang kata apa perubahan dalam hidup hang ni kan, untuk hang bangkit balik kan, siapa yang bantu hang sebenarnya untuk bangkit jadi seorang yang sekuat yang macam ni? Okay, first adalah ibu Kak
Ibu Kak Fah sendiri. Okay, Ibu Kak Fah ni dia seorang yang orang kata very supportive. Okay, dia akan bagi kalau anak dia ada masalah pun dia akan cuba tolong bantu untuk selesaikan. Dia akan bagi kita cadangan tapi kau fikir sendiri macam mana kau nak buat. Dia akan bagi solution untuk Oh, kau, dia akan bagi cara, jalan tapi kau kena fikir macam mana kau nak buat nak atasi benda tu sebab selamanya ibu Kak Fah pesan tak selamanya ibu akan hidup kat dunia ni. So korang kena bersedia sekarang buat sendiri, berdikari sendiri. Okay, sebab kita mungkin bila kita dah besar nanti kita dah berkahwin, kita dah ada anak, kita jadi seorang ibu dan kita akan jadi seorang manusia yang berkejaya kan kita kena hadapi semua tu sendiri. Kita kena maki ke, kita kena apa-apa sekalipun dalam hidup kita kena hadapi sendiri sebab kita manusia nanti nak mati pun hidup seorang-seorang kan. Macam mana kita nak hadapi kat luar sana. Macam itulah ceritanya. Tapi siapa memang ibu Kak Fah memang seorang yang kiranya sangat supportive. ibu merupakan orang yang orang kata apa yang membantu lah. Ya. Sebab ibu Kak Fah ni dia kalau nak dia ada masalah memang dia akan datang dengar dan dia akan bagi solution. Itulah style ibu Kak Fah. So ibu Kak Fah ni dia bukan jenis dia tak nak anak dia down lama-lama, dia tak nak anak dia duduk dalam fasa yang negatif. Okey, yang hidup cuba positifkan diri sendiri. Kita buat sesuatu yang kita suka. Bila kita buat sesuatu yang kita suka, so kita akan dapat impak yang positif pada diri kita. Selain tu kita akan nampak yang benda yang bila kita positifkan diri kita, yang datang pada kita pun semua yang positif, tak ada yang negatif. So kita kena percaya pegang pada tu sebab bila kita positifkan diri kita, mindset kita positif, insyaAllah datang daripada pelbagai bentuk yang kita tak pernah tengok pun kita dapat tengok. Faham tak? Macam tu. Okay, so kiranya yelah normal lah kan selalunya parents lah orang yang utama yang sentiasa keep on support kita kan, someone yang better kan, nak time kita down apa semua. So sepanjang hidup hang lah kan, okay, siapa idola hang yang hang duk follow, okay, untuk hang jadi the best version of you lah. Okay, sebab setiap orang mesti ada idola. Macam aku pun ada idola aku juga kan. Contoh kalau dari segi macam untuk Facebook Live, aku akan cari someone yang hebat dalam Facebook Live seperti Siti Jamumal, Siti Khadijah apa semua kan, sebab mereka pakar dalam live, so mereka idola aku. And then kalau macam dari segi artis, aku jadikan Sheila Amzah, Alif Sata sebagai idola aku. Sebab apa? Sebab aku tengok mereka tu hebat and aku boleh follow cara mereka. So macam hang pula, okay, siapa idola hang, okay, selain mak ayah hang lah, okay, yang orang kata apa, yang menjadikan hang ataupun jadikan hang sebagai pengikut lah, maksudnya hang akan ikut cara dia, maksudnya benda yang hang respect dekat orang tu lah, hang jadikan dia sebagai idol. Siapa dia? Ada tak? Okey, ada sebenarnya. Okey, sekarang ni seorang adalah leader Kak Fah sendiri iaitu nama dia Aisyah Sadia Saluddin. Okey, dia digelar sebagai Kak Cha. Okey, dia ada leader Kak Fah untuk bisnes. Okey, dan Kak Fah memang banyak mengikuti perkembangan dia dan dia sangatlah supportive pada anak-anak tim dia. So apa yang jadi pada Kak Fah pada hari ini adalah atas didikan Kak Cha itu sendiri. Dan second adalah Kak Fah sangat mengidolakan Neelofa. So Neelofa ni kalau korang tengok dia, dia sangat-sangatlah orang kata banyak yang perubahan dia daripada dulu sampai sekarang. Macam mana dia dulu berumur 23 tahun masuk dalam industri, berubah menjadi seorang business woman. So Kak Fah mengidolakan Neelofa sebab Kak Fah tengok perjalanan dia tu, Kak Fah sangat suka sebab dia selalu banyak sharing dari segi doa. Kak Fah memang suka baca doa yang Neelofa share, mana salah satunya yang dalam Naura share. Kak Fah still amal sampai sekarang. Dan lagi satu Kak Fah sangat tidak pernah miss lah kalau lepas solat untuk baca ayat kursi dan juga ayat 1000 dinar tu sangat Kak Fah amalkan.
ada tak kata-kata positif yang hang boleh nak bagi dekat kawan-kawan kat luar sana kan? Orang kata apa? Yelah, kita yakin kat luar sana tu mesti akan ada kawan-kawan yang pernah down kan, yang ataupun masih lagi down apa semua kan. Sebab yelah, bila tengok hang punya perubahan daripada sebelum ni, okay, seorang yang agak macam introvert, okay, dan sekarang ni hang menjadi seorang yang lebih aktif. Okay, orang kata apa, dari segi bisnes pun dah ada, orang kata apa, boleh buat side income sendiri, and then hang pun tak lama lagi pun akan graduate. Okay, sekarang pun tengah intern tak kan, intern apa semua kan. So mungkin ada kata-kata semangat, kata-kata positif yang hang boleh bagi dekat kawan-kawan kat luar sana. Okay, bagi siapa yang masih down, okay, korang jangan down lama sangat sebab bila kita down lama sangat, kita akan bagi negatif impact pada diri sendiri. So, bila negatif impact, so kita akan nampak semua yang negatif saja. Kita akan cepat naik marah, kita akan cepat rasa itu sebab ini tak kena, macam-macam lah. Bila tu jadi macam diri kita mampu tak buat lah, asal aku jadi macam ni lah, jadi kita jadi macam mengeluh dengan diri sendiri. Okay, apa yang Kak Fah boleh bagi tahu untuk korang untuk lebih semangat adalah jangan pernah mengalah, jangan pernah give up. Korang nak capai apa benda yang korang impikan, walaupun impian korang tu setinggi gunung, setinggi langit pun, kalau korang ada usaha, korang ada cita-cita, korang pergi buat je, buktikan. Sebab kata-kata orang ni, okay, bila kita dengar kata-kata orang yang negatif, kita akan jadi down. So persetankan semua benda tu, korang kena pergi majukan diri korang sebab korang tengok orang yang berjaya pada hari ni, dia orang tak akan dengar apa kata-kata orang yang memberi negatif impact pada diorang. Diorang berjaya dengan result diorang sendiri. Aku akan buktikan dan aku akan buktikan. Dan tengok diorang punya pencapaian di tahap yang mana. So Kak Fah sangat inspirasi pada orang-orang macam tu sebab Kak Fah ambil semangat diorang, aura diorang tu. Walaupun diorang takkan boleh guide kita, tapi kita kena belajar macam mana diorang nak jadi orang yang berjaya. Sebab sampai bila kita nak duduk di sini, di tahap yang macam ni, tengok Cik Nisa pun dia ada perubahan dia sendiri, dia nak jadi cita-cita orang yang sangat tinggi. Kak Fah memang bukanlah apa, kagum dengan dia sebab kita bila kita kagum dengan orang ni, kita akan nampak perubahan dia, kita akan nampak macam mana usaha struggle-nya dia nak capai benda tu. Macam tu juga Kak Fah sekarang ni, Kak Fah tengah struggle untuk hidup Kak Fah. Kak Fah masih lagi nak capai cita-cita yang masih belum tercapai lagi, nak bagi sesuatu pada mak ayah, nak bawa mak ayah pergi haji, umrah. Kita semua ada list target kita tu, kita kena fikir 5 tahun akan datang aku nak jadi apa, waktu 2 tahun akan datang aku nak jadi apa. So kena think positive, mindset kena tukar, tajdid balik niat aku nak jadi apa. Itu mindset tu paling penting. Mindset ni umpama 80%, 20% adalah tindakan. Kalau mindset kita tak positif, so tak ada tindakan. Kalau kita ada tindakan tapi mindset kita tak negatif pun sama, tak boleh juga. Tak boleh juga, betul. So kiranya mindset positif tu penting sebenarnya kan untuk kita orang apa, untuk melangkah satu langkah ke satu langkah. Sebab tu topik kita hari ni, okay, which is anak muda kena make a move. Okay, so Kak Fah, okay, sebelum kita nak ending nanti ni, okay, tunjuklah sikit produk sekarang. Buat produk apa? Mungkin orang duk dengar je tapi tak tahu produk apa. Share lah sikit. Tapi itulah, kepada hampa tengok, hampa jangan terliak pula lah sebab aku dah terkenal dah. Kan, Kak Fah share sikit. Dia duk famous sangat dengan nama Kak Fah. Nak buat bisnes kan. So cuba share sikit, Han duk buat produk apa ni? Okay Kak, Cik Nisa dia pernah makan, dia pernah beli produk tu. So dia pernah makan, dia rasa menyesal sebab beli sebab rasa sedap sangat sampai tak boleh nak berhenti ngunyah. Okay, so hari ni Kak Fah tunjuk sikit lah produk-produk Monster yang Kak Fah ada sebab Kak Fah as a agent. Okay, siapa yang teringin ataupun craving nak makan coklat tengah malam ataupun korang rasa teringin nak makan cocoja. Okay, ni Kak Fah tunjukkan salah satu produk je . Okay, ini adalah Cocoja. Cocoja dalamnya ada baby coco crunch dengan melted chocolate dengan topping mini cookies. Ini adalah first dalam Malaysia tau. So, second produk yang ni sangat demand tinggi . Kak Fah pun tak tahu cakap macam mana sebab stok Kak Fah selalu cepat habis. So, ni adalah cookies okay, yang ni. Ni adalah Co and Cocoja. Yang ni sedap memang semua sedap.
Boleh stop. Memang tak boleh Ha, stop sebab orang tanya. sebab coklat dia padu gila bahang. Aku melek tau dah. Tak, sebab ini adalah permintaan customer tau. Yang HQ keluarkan ni adalah permintaan customer. Sebab tu memang demandnya sangat tinggi. Satu lagi adalah ni brownies ni korang boleh tengok dekat IG Ellie Mazlin, dia ada review tentang produk ni iaitu brownies monster. Korang boleh pergi tengok dekat IG dia. Korang tengok dia makan brownies ni, confirm buat korang terliur, okay? Dan yang bestnya sebab pernah tengok orang guna produk apa brownies tu depa buat cake birthday tau tak. So waktu tu macam aku tengok macam wow macam gila. So sebab tu aku macam produk yang hang buat tu macam kira macam famous jugalah kan. Orang kata pun dapat sambutan lah kan. So apa-apa pun kita doakan orang kata apa para ain semoga dimurahkan rezeki. So kalau hampa nak benda-benda tu yang menggemukkan hampa tu cepat pergi cari. Sebab aku dah terkena dah sekali cuba memang tak boleh nak stop lah kan. Ni sebab lah aku tengah PKP ni so aku tak boleh nak order kan. So kira sabar Zat, okay. So kenapa tu lah perjalanan hidup para Ain, okay, di mana sebelum ni hang orang kata apa seorang yang sangat lain lah. Kiranya macam memang aku pun tak sangka lah hang boleh berubah tahap ni kan. Daripada dulu memang seriously cakap waktu kat matrik tu aku ingat lagi aku nak cakap dengan hang pun susah kan. Kita nak rapat pun waktu tu kalau tak silap dah hujung-hujung sem kot rasanya kan. Waktu awal-awal tu pun macam segan-segan sebab aku duk pandang hang macam dia ni sombong ke ataupun dia ni pemalu ke apa. So aku macam berdono je kan. Aku ingat je waktu tu. Tapi bila dah hujung-hujung sikit tu aku mula macam berkawan dengan hang apa semua. Kalau tak silap sebabkan apa kelas bahasa English kot kalau tak silap aku. Kita mula rancak bahasa and then exam pula kita start study sekali kat dalam bilik. Aku ingat lagi aku pergi bilik hang kan. And then after that macam kita pun dah habis matrik pun macam tu. So waktu tu lah yang hang duk cerita kat aku kan hang tengah down kan. And waktu tu pun aku pun dah sambung belajar. So aku nampak lah waktu tu keadaan hang macam mana orang apa tengah tak terarah lah kan, tak tahu nak belajar ke nak kerja ke dengan keadaan hang yang down macam ni kan. So macam apa perasaan hang sekarang? Ni extra question ni. Sebab tadi kan kita line kita agak slow sikit. So kita playback sikit. Bukan playback lah, kita panjangkan sikit lagi. Apa perasaan hang sekarang bila dah jadi diri hang sekarang? Bila hang dah orang kata apa dengan topik kita tu lah, okay, which is anak muda make a move. Kan bila hang buat perubahan tu, so apa perasaan hang lah? Okay, sebenarnya nak tambah sikit lah Pak Cik Nisa tu kan. Sebab apa kita berkawan waktu last sem? Sebab apa awal-awal tu Cik Nisa vogue sangat. Hantar dia gelar dia digelar sebagai Cik Bunga, Cik Rapunzel. Kau faham tak? Gaya tudung dia jadi ikutan, letak bunga sedebek besar sini. Lepas tu dengan gaya buat dandan tudung sini, macam mana lah tak terkenal Cik Nisa ni. Apa yang aku rasa setakat hari ni, apa yang aku rasa bangga juga dengan diri sendiri sebab aku dah bukanlah sebab aku yang tahu kehidupan aku macam mana, ujian aku macam mana. So aku dah boleh lepas satu-satu tu aku rasa dah bersyukur sangat-sangat. So hari ni walaupun kita sebenarnya kan selagi apa ada ujian untuk kita tu kan, selagi tu kan kita kena percaya ya Allah akan nak bagi yang lagi terbaik untuk kita. Sebab apa nak capai sesuatu yang besar tu memang kita kena lalui ujian yang sangat berat sebenarnya. Makin besar impian kita, makin besar benda yang kita dapat, semakin besar ujian kita. So kita kena percaya, yakin pada Allah. Dan lagi satu, apa benda yang korang nak buat, tajdid balik niat. Lepas tu korang kena ingat Allah. Okay, kita kena buatlah apa yang Allah suruh. Okay, minta restu dengan mak ayah tu penting. Okay, sebab kita kadang-kadang sebagai anak kita tahu anak kita kadang kita nak cuba yang jadi yang terbaik walaupun kita tahu kita tak terbaik tapi kita nak jadi yang terbaik tu kita kena buatlah yang terbaik untuk mak ayah kita sebab Nelofa pernah cakap selagi siapa yang ada mak ayah, selagi ada seorang doa, seorang mak, itulah kejayaan untuk kita. Sebab Nelofa dia pernah cakap, ni sebab saya idolakan Nelofa kan. Nelofa pernah cakap apa kejayaan yang dia dapat pada hari ini adalah doa daripada seorang mak. So kita penting jaga mak. So siapa ada mak, tolong pada mak selagi mak masih hidup minta sebab doa dia tak terhijab.
Okay, so doa dia makbul. Macam Kak Fah sendiri, Kak Fah minta intern. Waktu tu Kak Fah intern tak cari tempat yang banyak sangat dah. Susah nak cari tempat. Kak Fah redha. Kak Fah minta kat tabung haji, minta doa supaya minta doa ibu supaya dapat kat tabung haji. So Alhamdulillah tiba-tiba dapat. Orang call. Terus dapat. Macam wah kan lah. So kita kena percaya dan yakin lah dengan apa yang Allah nak bagi. So terletaknya restu ataupun redha seorang mak itu redha daripada Allah juga. Betul. So next, apa harapan Hang pada masa akan datang lah. Okay, maksudnya apa yang Hang letakkan diri Hang untuk orang kata apa 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Kalau apa benda yang Okay. kita impikan untuk 5 tahun akan datang sebenarnya banyak tau. Kak Fah ada buat list. Okay, setiap hari Kak Fah akan fikir, setiap hari esok bangun pagi aku fikir aku nak buat apa hari ni. So sebenarnya Kak Fah ada buat list dalam buku. Okay, 5 tahun akan datang nak jadi apa. Okay, kalau boleh Kak Fah memang sebenarnya Kak Fah nak ada nak teruskan bisnes Kak Fah ni menjadi satu empire yang besar atas nama Kak Fah sendiri. Maksudnya Kak Fah nak bina team Kak Fah sendiri untuk jadi lebih kuat untuk kita bina dan bantu orang ramai kat luar sana yang memerlukan. Sebab sekarang ni kita tahu zaman sekarang ekonomi down, ramai orang hilang kerja, ramai orang tak tahu nak cari punca depan nak datang duitnya. So Kak Fah memang open untuk siapa yang nak join under team Kak Fah. Okay, Kak Fah sangat lalukan kalau korang nak join lah. Okay, dan Kak Fah pun sendiri meletakkan harapan untuk diri Kak Fah untuk biasalah kita ada manusia kan selalu ada impian untuk dapatkan kereta sendiri, rumah sendiri. Sebelum umur 30 memang Kak Fah nak ada rumah sendiri, kereta sendiri sebab itulah punca macam achievement yang Kak Fah teringin sangat Kak Fah nak dalam hidup Kak Fah sebab selamanya takkanlah kita duduk dalam keadaan yang macam ini. Okay, Kak Fah pun tengok Encik Nisa pun dah ada kereta sendiri, semua sendiri. So kita nak ada pencapaian semua sebelum umur 30 sebab Kak Fah pun dah lambat habis belajar. So lagi 5 tahun je nak kejar. So memang kena fight betul-betul untuk 5 tahun yang akan datang ni lah. So korang doakan supaya Kak Fah dapat capai. Okay, dan Kak Fah doakan korang yang mana berimpian, mana-mana target korang yang masih belum capai, Kak Fah doakan supaya korang dapat. Okay, korang kerja habis baik dan korang jangan lupa doa. Okay, dan bila kita usaha kita terus tawarkan dengan Allah, insyaAllah Allah akan bagi. Apa-apa pun thank you kepada orang kata apa Kak Fah sebab sudi berkongsi dengan kami semua, okay, anak-anak muda dekat luar sana, and then kata-kata semangat Kak Fah kan, kita pun doakan jugalah, okay, semoga Kak Fah, okay, nama penuh dia Farah Ain, okay, semoga tercapai cita-cita, okay, impian yang orang kata apa yang dah sematkan kepala, okay. So sama juga, okay, conclusion yang kita boleh buat kat sini, okay, dalam kehidupan kita ni kita tak lari daripada orang kata apa ups and down, okay, dalam kehidupan zaman anak muda sekarang yang lebih mencabar ni, tak lari daripada segi masalah kewangan, kehidupan yang tak stabil, yang tak orang kata apa tak tentu arah, maksudnya kita lost lah dalam kehidupan kita, okay. Apa yang penting sekali, okay, apa yang kita belajar daripada Kak Fah, which is, okay, kita punya mindset kita, okay, and kita ingat setiap ujian yang berlaku dalam hidup kita ni sebenarnya benda tu ada hikmah, and Allah takkan hadirkan ujian tu sesuka hati, okay, melainkan dia nak bagi kita yang terbaik, okay. Macam tu juga dengan Kak Fah, okay. Kalau sebelum ni mungkin Kak Fah down, okay, kira macam yelah orang kata apa confused dalam kehidupan apa semua, dan benda-benda tu dah mengubah dah Kak Fah. Jadi siapa Kak Fah yang sekarang, okay, yang lebih better and better kan, insyaAllah dengan apa yang ujian yang kita lalui selama ni, benda tu lah yang akan membuat kita lebih better, okay. Macam tu juga saya, okay, mungkin semua orang nampak, okay, saya ni ada perubahan dari segi itu ini, tapi sebenarnya, okay, setiap apa yang kita nak lalui, macam Kak Fah cakap tadi, lagi tinggi kita berada ke atas, lagi kuat ujian dia, dan benda tu semua sebenarnya akan mengajar kita menjadi orang yang kental. So kepada kawan-kawan kat luar sana, okay, jangan putus asa, jangan sedih walaupun dalam keadaan yang orang kata apa sangat mencabar zaman sekarang ni, okay, dari segi pekerjaan, ekonomi, belajar apa semua kan. Jangan risau, kita cuma perlu cari potensi diri kita, kita perlu cari kekuatan kita, dan kita perbetulkan balik niat kita, dan kita cari balik apa sebenarnya dalam hidup ni kita nak cari. Okay, bila kita jelas benda tu, insyaAllah satu persatu kita boleh atok macam mana kita nak susun kehidupan kita, macam mana kita nak jadi the best version of kita. Yang penting don't stop your move or your step.
Okay, maksudnya teruskan bergerak walaupun perlahan, walaupun lambat. Okay, sebab sedikit nasihat Cik Nisa ataupun pesanan lah. Okay, sebelum ni pun Cik Nisa ada pernah terbaca satu ayat ni lah waktu zaman you dulu. Zaman you dulu kan aku pun pernah cerita kat Hang kan yang which is aku pun dapat course yang bukan aku suka, betul tak? And memang give up kan. Sampailah satu hari tu, and kiranya sebelum ni aku pun pernah menangis. Pernah menangis nak habiskan degree ni. Weh, bukan senang kan. Kos yang kita tak pandai, kos yang kita tak boleh bawa kan, yang kita nak habiskan sebab apa? Sebab kita fikir mak ayah kita. Kita nak jadi orang yang berjaya. Tapi apa yang kita perlu buat? Sampailah aku terbaca satu ayat ni. Okay, jangan berhenti bergerak walaupun lambat. Walaupun kita tengok kawan kita ni waktu umur sekarang ni dah ada bisnes sendiri, dah ada aset sendiri, sedangkan kita baru nak merangkak kan. Orang kata apa, macam Han cakap tadi lah, setiap orang dia punya time dia tu berbeza-beza. Okay, yang pasti orang kata apa, rezeki tu Allah pasti akan bagi, cepat ataupun lambat, dia takkan salah alamat. Okay, so orang kata apa, daripada situ baru aku fikir, biarlah orang lain dapat dulu, mungkin aku lambat sikit ke apa ke, tapi aku still keep on bergerak, keep on move. Okay, sebab itulah aku bawa topik tu hari ni, okay, which is anak muda, walaupun lambat macam mana sekalipun, keep on moving, don't stop. Okay, sebab apa, mana tak sikit lagi kita dah nak berjaya, tapi kita dah give up, tak kesayang, tak ke so kita keep on bergerak. Okay, so apa-apa pun terima kasih okay untuk hari ni. Okay, kepada hampa yang tengok live ni, terima kasih. Minta maaf sangat untuk kekurangan hari ni. Okay, live pertama Cik Nisa hari ni. Okay, dengan keadaan line tak apa nak okay dengan cuaca. Ya Allah, tak apalah kan, nak buat macam mana ni pun kira satu ujian. Okay, apa-apa pun kita doakan semoga apa perkongsian kita hari ni, okay, yang Kak Fah bagi, okay, yang Cik Nisa bagi, semoga benda ni bermanfaat untuk kawan-kawan kita kat luar sana. Okay, akhir daripada Kak Fah. Sayang lah tutup live ni, Cik. Okay, sebenarnya tak ada apa-apa dah sangat. Cuma doakan je lah supaya siapa yang masih yang ada mengalami dugaan apa pun semua, jadikan sebagai satu hikmah untuk diri kita. Mana kita tak tahu apa yang Allah nak bagi pada kita. Okay, macam Kak Fah pernah cakap, sebab Kak Fah sekarang ni bukan nak cerita pasal berkaitan dengan agama, tapi sebenarnya tujuan hidup kita atas muka bumi ni memang atas dasar agama. Memang kita kena berjuangkan ke arah tu, sebab kita nak, dunia ni umpama ujian peperiksaan untuk kita dapat rizak ke alam sana. Macam tu. So usaha apa kita hari ni, kita yakin, kita percaya iaitu adalah pahala untuk kita. Kita dah berjuang, Allah nampak usaha kita, mungkin Allah nak bagi lebih baik, kita tak pernah tahu. Sebab Kak Fah dulu pernah mengeluh, serius cakap, pernah mengeluh. Okay, Kak Fah macam aku takkan pernah dapat apa yang aku nak, tapi kita tak pernah nampak apa yang hikmah Allah nak bagi. Tengok sekarang kita dah dapat capai. Maksud Kak Fah sekarang ni tahun 2020 ni banyak benda yang Kak Fah dah capai sebenarnya. So Kak Fah yang sangat baiklah, sebab kita anggap macam tahun 2017 tu dengan tahun 2020 sangat beza 3 tahun. So kita tak pernah nampak ujian Allah nak bagi kepada kita tu, yang selama 3 tahun kita berusaha menanti tu, akhirnya Allah balas juga akhirnya. Itu kita percaya, yakin, jangan pernah berhenti, jangan pernah give up. Yakin dengan Allah tu paling utama. Okay, aku bersyukur aku dapat kawan macam Hang. So aku bersyukur sebab Hang banyak tolong aku, banyak bagi semangat, banyak bagi, orang kata aku tak pernah tahu bisnes, kau ajar aku bisnes. Okay, kau ajar aku ini dulu, aku pernah pergi waktu aku semester 3, aku tak pernah cebur bisnes tu, aku jual produk kau, aku jual dekat UiTM, aku belajar sikit-sikit tu, sebab tu semua ilmu daripada kau. Start dari situ lah aku dah start buat bisnes, aku belajar cari tempat untuk aku buat bisnes sendiri. So tu semua ilmu daripada Hang. So, aku percaya Hang memang boleh bagi manfaat pada orang lain. Okay, dan aku doakan Hang, okay, Allah, semoga Allah beri kesihatan yang baik untuk Hang. Apa yang Hang nak dalam hidup ni Allah berikan. Okay, sebab aku faham Hang struggle, aku faham apa keadaan Hang macam mana sekarang. So aku berharapkan yang terbaik untuk Hang, sebab apa yang Hang, semoga Allah makbulkan dan Allah bagi yang lagi baik. Cakap.
Cik Bob, semoga cepat kahwin Cik Tisa. So apa-apa pun Ain, terima kasih. Okay, semoga doa hang kat aku tu. Orang kata apa, amin lah kan. Macam aku cakap lah, okay. Apa yang aku share ni pun, apa yang baik tu semuanya datang daripada Allah. Okay, kita hanya berkongsi sahaja sesama manusia, sesama kita kan. So that kita pun doakanlah untuk semua, semoga yang terbaik lah. Okay, so apa-apa pun, terima kasih dan tahniah okay, atas perubahan diri. Okay, aku pun doakan hang semoga lebih maju jaya, okay, lebih menjadi anak muda yang lebih terinspirasi, bagi inspirasi kepada semua orang, contoh yang baik-baik kan, supaya orang lain pun boleh jadi juga sama macam hang kan. Mudah-mudahan macam itulah. Okay, so apa-apa pun terima kasih sekali lagi. Okay, semoga kita dapat bertemu lagi untuk live seterusnya. Okay, untuk jemputan yang seterusnya. Okay, so apa-apa pun kita ending sampai di sini. Okay, okay, bye. Assalamualaikum. Um,